Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatul
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kuliah kita pada malam ini saya akan jelaskan sebahagian daripada maksud yang terkandung dalam ayat yang telah saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah Tuhan yang Maha Agung dan Maha Sempurna bagi orang-orang yang beriman, yang melindungi, yang mengurus kehidupan mereka, zahir dan batin, dunia akhirat mereka, sentiasa mengeluarkan mereka daripada berbagai kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Sebaliknya, orang-orang yang kafir itu, Tuhan pelindung-pelindung mereka ialah Taghut, iaitu yang lain daripada Allah, yang mereka puja, yang mereka sembah, sentiasa mengeluarkan mereka daripada nur kepada zulumat, mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka yang kekal selama-lama di dalamnya. Ada dua kalimat kunci dalam ayat ini, iaitu zulumat dan nur. Zulumat itu artinya berbagai kegelapan, berasal daripada zulmah, zulmatani, zulumat, berbagai kegelapan. An-nur artinya cahaya. Tetapi kalimah zulumat dan nur ini tidak boleh kita beri makna dengan makna hakikat bahasa. Kerana apa? Kerana nur mengikut hakikat bahasa ialah nur yang biasa kita kenali, yang kita gunakan untuk menerangi kegelapan. Macam masjid ni ada nur, cahaya. Ini makna cahaya mengikut hakikat bahasa. Jadi nur di dalam ayat tadi tidak boleh dimaknakan dengan hakikat bahasa. Nanti keliru Jadi nur kalau tak boleh dimaknakan dengan hakikat bahasa, nak maknakan dengan apa? Nur yang maknawi. Nur maknawi, lawan daripada nur mengikut hakikat bahasa. Ya, cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya api, cahaya bulan, cahaya matahari. Ini cahaya, makna cahaya ikut hakikat bahasa. Bila sebut nur ikut hakikat bahasa ni lah. Tapi nur di dalam ayat tadi itu bukan nur mengikut hakikat bahasa. Ya. Jadi kalau tidak boleh mengikut hakikat bahasa, apa maknanya? Maknanya nur yang maknawi. Bila nur maknawi tak bolehlah nak dilihat oleh mata kepala. Tak sama. Tak sama dengan nur hakikat bahasa ni. Misalnya nur maknawi ni, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi tak bolehlah kita, kalau nur itu, kalau ilmu tu nur, mana cahayanya?
tak nampak pun, tak boleh lah soal macam tu. Sebab nur di situ nur yang maknawi. Nur maknawi ini dia menerangi apa? Aspek alam batin kita, alam malakut kita. Saya dah terangkan ni dulu. Alam yang kita duduk ni dinamakan alam syahadah, alam zahir, alam mulk, ya, alam nyata. Lapisan dalamnya dinamakan alam malakut. Ayat yang terakhir di surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Kulli syai'in tu tiap-tiap kejadian yang kita nampak ni, tiap-tiap sesuatu yang kecil besar atau yang besar, sebiji abu pun ada malakutnya. Yang besar matahari, bulan, bintang, planet-planet besar. Di semua kejadian yang kita nampak ni ada malakutnya. Jadi cahaya hakikat bahasa itu menerangi alam nyata. Cahaya maknawi itu menerangi alam yang dalamnya, iaitu alam malakut. Kalau dalam kejadian kita tubuh kita ni perlu kepada cahaya, mata kepala kita perlu kepada cahaya yang sebenarnya. Tapi hati kita, aspek rohani kita, itu perlu kepada cahaya yang maknawi. Sebab itu orang yang beriman dengan tak beriman, orang yang berilmu tak berilmu berbeza. Orang kafir dengan orang Islam berbeza. Kerana orang beriman ada cahaya, orang yang bukan Islam tak ada cahaya, rohaninya tak ada cahaya. Contohnya ada dua orang, A dengan B, dua-duanya Islam. Yang A minum arak, yang B tak minum. Suruh minum pun tak mau minum. Itu menunjukkan si A dalam hatinya, dalam rohaninya tak ada cahaya. Kerana tak ada cahaya, maka dia tak nampaklah haramnya arak. Malahan dia rasa arak itu banyak baiknya, menyegarkan badan, boleh buat ubat, boleh buat itu, boleh buat ini. Tapi si B tak mau minum kerana dalam hatinya, dalam rohaninya ada cahaya. Dengan cahaya itu dia nampaklah haramnya. Itulah tuan-tuannya. Sesudah kita tahu apa ni cahaya ni, kita mestilah pandai menggunakan cahaya. Karena kita sentiasa berdepan dengan cahaya. Siapa yang suka menggunakan istilah cahaya, istilah gelap, syaitan. Pasal apa? Untuk tipu kita. Sebab tu kita nak faham, ya. Katalah kita satu masa insaf, rasa nak mati, lalu kita bersungguh-sungguh beramal ibadat siang malam, ya. Sudah sekian tahun kita beribadat sungguh-sungguh, tiba-tiba satu malam kita tahajud, kita tak buka lampu, bilik kita terang benderang, padahal semua off, terang benderang. Mungkin kita keluar rumah, keliling rumah pun terang benderang, lebih terang daripada spotlight. Macam mana itu? Ada orang yang kena tipu oleh syaitan, oleh iblis dengan cara ini. Jadi kalau kita dah tahu, ini bukan, kita dah belajar hari itu, ini bukan, ini cahaya hakiki, cahaya sebenar, ini bukan hasil daripada ibadat aku. Ya, kita beribadat itu ada cahaya, tapi maknawi. Manusia yang ditipu dengan cahaya ni ialah
manusia yang bukan Islam. Tapi orang Islam pun ramai kena tipu pasal tak faham. Sepatutnya orang Islam faham. Ramai orang yang berzikir ni tuan-tuan, ya, tertipu dengan cahaya. Zikir dia nampak cahaya. Ya, tahun 2020 saya dipanggil ke mana? Jabatan Agama Islam Jerantut. Karena di Jerantut tu ada seorang guru tarekat. Apa yang diajar bila zikir nampak cahaya. Cahaya ni kata ini cahaya Nur Muhammad, ini cahaya Allah, ini cahaya itu, ini cahaya ini, macam-macam cahaya. Cahaya Allah pun ada. Warnanya macam ni, nampaknya macam ni, zikirnya macam ni. Itu hasil kajian apa? Kajian Jabatan Agama sana. Bila bertemu dengan tuan guru tu sendiri yang tulis, ya. Bukan pegawai kerajaan yang menulis. Tuan guru tu sendiri tulis. Saya baca, ada salinannya kat saya. Bertemu Nur, bertemu cahaya, iaitu itulah Nur Muhammad. Si murid tanya pada guru, betul ke cahaya yang saya nampak tadi tuan, cahaya Nur Muhammad? Betul, itulah cahaya, itulah Nur Muhammad. Dah banyak-banyak cahaya tu tuan-tuan. Akhirnya si murid tanya pada guru, macam mana tuan, cahaya yang saya tengok terakhir nampak begini-begini, warnanya begini. Itulah cahaya Allah. Itu kan dah jauh tuan-tuan. Orang yang bukan Islam memanglah menjadi mangsa syaitan dengan menggunakan cahaya. Syekh Abdul Qadir Jailani pun pernah dicuba oleh iblis, datangkan cahaya yang luar biasa yang tak pernah dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Cahaya itu bersuara pula tu, ana rabbuka, aku inilah Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari syaitan. Lalu iblis dia pelik, wahai Syekh, macam mana engkau boleh tahu yang aku ni iblis? Ya? Sebab engkau melepaskan aku daripada kewajipan. Ya, cahaya tu cakap, kerana ibadatmu, kesungguhanmu, keikhlasanmu, mulai sekarang segala kewajipan aku lepaskan, tak perlu lagi nak buat. Jadi iblis pun tanya, macam mana kau tahu? Aku tahu sebab engkau telah membenarkan saya supaya tak buat apa yang Allah suruh. Ini bukan kerja Allah, ini kerja iblis. Syaitan tu cakap macam mana? Iblis tu cakap macam mana? Wahai Syekh, aku dah sesatkan orang-orang alim dengan cara ini. Ramai orang-orang alim yang aku sesatkan dengan cara ini. Engkau saja yang boleh lepas. Ini iblis aku. Takkan saya berkadir dia bohong. Dia dialog dengan iblis. Iblis yang tipu Adam. Kan dia hidup sampai hari kiamat. Jadi baik jugalah Syekh Abdul Qadir Jailani itu Allah selamatkan. Dia pegang satu je. Takkanlah Allah lepaskan seseorang manusia daripada tanggungjawab agama, taklif agama, tak ada. Jadi itulah tuan-tuan, sangat bijak iblis, sangat bijak. Terutamanya orang yang kuat beribadat, jaga-jagalah. Di kampung saya pun ada orang yang berwirid, wirid, cahaya terang benderang. Dia tengok je. Ketika itu dia wirid, berzikir di rumah, dekat sana, dekat apa ni, daerah Rauf.
Bila tiga-tiga itu dia nampak cahaya. Akhirnya cahaya itu menyuluh bawah tanah dia. Dia nampak banyak emas bawah tanah. Dia letak jawatan tuan-tuan ni. Letak jawatan. Dia nak galilah emas yang dia nampak dengan cahaya zikir dia. Lama saya tak jumpa. Bila saya jumpa, setahun kemudian, Haji kan tak nampak lama lagi. Oh, saya ada projek besar. Projek apa Haji? Lombong emas. Bukan main tu. Tapi akhirnya tak ada apa. Berapa lama kemudian saya jumpa dia, macam mana projek lombong emas? Susahlah, kerajaan halang. Nak dapat lesen pun susah. Sebenarnya dia kena bohong. Ramai orang macam ni merusi apa tadi, cahaya. Jadi kalau orang-orang kafir memanglah orang bukan Islam. Kenapa ya? Apa di antara faktor orang Kristian itu dia percaya Bible itu adalah benar, Quran itu adalah salah? Sebab padri-padri mereka mengajar, kalau kamu nak tengok kebenaran Bible, salahnya Quran, senang saja. Kamu bawalah Bible itu masuk dalam bilik gelap, ya. Tiba-tiba bilik gelap itu terang benderang macam ni, walaupun tak ada lampu. Kemudian dia bawa Quran gelap. Itulah yang menyakitkan mereka, tuan-tuan. Ini tipu daya syaitan. Saya ada seorang mu'alaf di Sabah. Dia perempuan, orang apa ni hebat. Dia masuk Islam. Dia kecewa pasal apa? Suaminya orang Islam, orang Melayu, tak semayang. Saya semayang. Sampai satu peringkat dia kecewa, ya. Anak dah 5, yang tua pun nak SPM. Dia bertemu saya, kata, Ustaz, saya rasa nak balik Kristian dah. Saya kecewa pasal suami saya tak mau semayang. Tak usahlah, itu saya nasihat habis-habis. Ustaz, sekurang-kurangnya kalau saya masuk dalam Kristian, saya buka baca Bible, ada cahaya. Nampak cahaya tu. Dalam gelap pun saya boleh baca. Quran tak boleh. Susah juga tu. Jadi gitulah, ya. Cahaya yang dimaksudkan ni ialah cahaya maknawi. Macam ni, segala ibadat yang kita lakukan, ya, kepercayaan kita, ilmu kita, ini semua adalah cahaya. Kemudian tuan-tuan, orang kafir ini, ya, Tuhan mereka tagut, sembahan mereka yang lain daripada Allah. Kerana itulah maka sembahan-sembahan mereka ini sentiasa memasukkan orang kafir itu ke dalam kegelapan, keluarkan daripada nur kepada gelap. Ini orang-orang yang bukan Islam. Tetapi tuan-tuan, orang kafir ni ikut orang sufi, ikut ulama, ikut tafsiran, pandangan ulama tasawuf. Si kafir ni, kalau kafir yang di luar itu kita dah tahu, yang bukan Islam. Tapi orang sufi, ulama tasawuf ingatkan kita, dalam diri kita ni ada si kafir. Apa dia? Nafsu kita. Nafsu kita itu orang-orang sufi gelarkan dia apa? Si kafir. Asal apa? Nafsu itu sentiasa mau yang Allah larang, tak mau yang Allah suruh. Orang kafir kan macam tu. Sebab itulah nafsu kita, ya. Kalau kita ikut nafsu, kita keluarlah daripada cahaya, masuk dalam gelap. Walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Susah tuan-tuan. Saya dulu bila baca ni, guru saya pun cerita, dalam diri kita ni ada si kafir terperanjat.
Macam mana Tuan Guru kata si kafir ni? Rupanya betul. Pasal apa? Sifat hati itu, sifat apa nafsu itu, syahwat, as-syahwat, gelap, zulmatus syahwat. Kenapa gelap? Dia mau yang Allah larang, tak mau yang Allah suruh. Walaupun yang Allah suruh itu mudah dan baik. Tapi kenapa Allah jadikan dalam badan kita ni, dalam kejadian kita nafsu? Supaya aktif. Kalau tak ada nafsu macam mana tuan-tuan? Jadi malaikat lah. Mesin ni tak ada lah. Ya. Tak ada lah pembangunan. Orang tak kerja lah, tak ada nafsu. Tak mau makan, tak ada apa. Upah saja. Nafsu dibuang, jadilah malaikat. Kan malaikat tak ada nafsu. Jadi Allah jadikan dalam diri kita ini nafsu supaya aktif menuju kepada kebaikan. Tetapi oleh kerana nafsu ni sifatnya macam tu, ya, mau yang Allah larang, tak mau yang Allah suruh, itulah yang menyusahkan kita. Tetapi Allah imbangi dengan dijadikan hati. Hati itu pula sentiasa mau yang Allah suruh, tak mau yang Allah larang. Itu. Sebab itulah tuan-tuan, Ibnu Athilah dia kata, hati dan nafsu ni dalam diri kita ni sentiasa berperang. Dan ada tentera. Kata Ibnu Athilah, An-nur jundul qalbi. Cahaya itu adalah tentera hati. Kama anna zulmata jundul nafsi. Sebagaimana kegelapan itu tentera nafsu. Hati dengan nafsu berperang. Masing-masing ada tentera. Tentera hati ialah nur. Tentera nafsu ialah gelap. Jadi kalau nur ni lemah, tentulah gelap menang. Nah, biasanya manusia kalah. Hati manusia itu kalah, nafsu menang. Nah, orang-orang yang beriman, insya-Allah, kadang hati kalah, kadang hati menang. Hati kalah, menang. Kata ulama tasawuf itu, macam adat perang lah. Kadang menang, kadang kalah. Bila cahaya dalam hati itu lemah, nafsu menang. Pula nafsu ni tenteranya gelap, dibantu dengan syaitan. Ini jadi kuat tuan. Syaitan itu pula gelap, jadi nafsu kuat. Hati lemah. Inilah yang dimaksudkan oleh seorang ahli tafsir, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini dia meninggal dunia 606 Hijrah, 606 Hijrah. Dia dianggap sebagai ulama, ya, mujaddid, tokoh mujaddid abad ke-6. Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini tuan-tuan, dia menafsirkan ayat di dalam surah An-Nisa, tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan dijadikan manusia itu dalam keadaan sangat lemah, sangat dhaif. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, manusia dijadikan dalam keadaan sangat dhaif itu bukanlah lemah fizikalnya, tapi lemah hatinya. Sehingga seolah-olah manusia itu tak terdaya untuk taat kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Seolah-olah macam itu.
sangat dhaif. Tak usahlah kita fikir ibadat yang besar-besar, ambil wuduk je. Bila batal wuduk macam mana kita? Allah Akbar. Nak kena ambil lagi sejuk-sejuk. Betul tak? Belum ibadat-ibadat lain. Belum lagi zakat. Kalau zakat lah banyak fikir. Memang lemah betul lah. Kata Nabi Muhammad, amalan yang paling susah walaupun nampak ringan ialah zikir. Susah. Yang kedua, kata Nabi, bantu adik-beradik. Tak tahulah, guru saya memang betul, kita bantu adik-beradik. Dalam nyanyian Piramli pun kata, kasihnya saudara sama berada. Kalau dua-dua datuk okey lah. Kalau satu datuk, yang satu kat kampung lah, si datuk tak tahu ingat ke tidak. Itu Nabi ada berkata ya. Pasal apa itu semua? Tuan-tuan, kerana hati kita jadi lemah. Jadi Syekh Fakhruddin Ar-Razi kata, wa khuliqal insanu dha'ifa, artinya dijadikan rohani manusia, hati manusia itu sangat lemah untuk menjalankan tugas taat kepada Allah, kerana ada nafsu ya, yang penuh dengan kegelapan, dibantu oleh syaitan. Kita tengok aja tu pun dah nampak hati kalah. Sebab itulah kebanyakan manusia dan jin besok masuk neraka. Ini tak? Tapi tuan-tuan, Allah SWT nak kasih sayangnya bagi kita jalan untuk tingkatkan cahaya dalam hati. Apa dia? Inilah yang disebut oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berzikir, ingat Allah, sebut Allah sebanyak-banyaknya, la ilaha illallah. Dan bertasbihlah kamu, bertahmidlah kamu, takbirlah kamu. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ini Allah Ta'ala bagi kita jalan nak kuatkan cahaya dalam hati kita dengan apa? Berzikir sebanyak-banyaknya, bertasbih, bertahmid, takbir. Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa kamu, mencurahkan rahmatnya ke atas diri kamu, zahir dan batin kamu. Para malaikatnya juga mendoakan kamu supaya Allah mengampunkan dosa kamu, supaya Allah mencurahkan berbagai rahmat ke atas diri kamu. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya Allah mengeluarkan kamu daripada berbagai kegelapan kepada cahaya. Kita jangan lari lah. Dah Allah suruh zikir banyak-banyak, bertasbih. Allah janji akan kuatkan cahaya dalam hati kita. Kalau hati kita itu berada dalam gelap, Allah akan keluarkan. Ibn Athilah tuan-tuan dalam kitab Hikam, dia menggambarkan apa tadi? Peperangan antara hati dengan nafsu ni. Tadi kan saya dah sebut separuh. An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Nur itu adalah tentera hati, sebagaimana gelap adalah tentera bagi nafsu. Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu midada zulmi wal aghyar.
Apabila Allah mau memenangkan hati seseorang hambanya, maka Allah akan beri bantuan tentera yang berupa berbagai cahaya. Kalau Allah nak menangkan hati kita, memang Allah sajalah yang boleh bantu. Maka Allah datangkan berbagai cahaya dalam hati. Antaranya tadi apa? Cahaya zikir, cahaya tasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi kalau Allah nak menangkan hati kita, Allah beri bantuan apa? Tentera yang berupa cahaya. Amaddahu bi junudil anwar, berbagai cahaya. Tidak satu je, bukan cahaya saja. Yang kedua, wa qata'a anhu, disekatnya pintu hati itu, disekat, ditutup oleh Allah. Dari didatangi, dimasuki oleh berbagai kegelapan dan pengaruh makhluk. Allah selamatkan hati kita daripada datangnya kegelapan, jauhkan kegelapan. Kemudian dijauhkan juga pengaruh makhluk, karena nafsu kita. Kalau hati kita kalah, makhluk pun datang. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni susah, memanglah susah, lemah. Tapi bila kita ikut ajaran Allah dalam Quran, insya-Allah banyakkan zikir, baca Quran, bertasbih, bertahlil terus. Kan sahabat-sahabat itu semasa di Makkah, masa di Madinah, itulah berzikir terus, tak putus-putus. Jadi kesimpulannya begitulah, kita sentiasa berperang, hati kita sentiasa berperang dengan nafsu kita. Hati kita akan dimenangkan oleh Allah bila kita banyak zikir, banyak tasbih, beramal dengan amal saleh, cari ilmu, kerana ilmu itu juga nur, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini saja untuk malam ini, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li dhawil huquqil wajib alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar. Allah Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام